Okay, hi, selamat pagi. Previous chapter we went through market equilibrium, so whereby the demand and supply match each other. Okay, so now we are moving into chapter 4, which is theory of consumer behavior. Okay, so we as a citizen, kita sebagai masyarakat, and we also as a user or consumer for the certain products or services. Okay, so let's have a look at definition of consumer behavior. Consumer behavior ni in Malay kita panggil sebagai consumer punya attitude. Okay, so consumer attitude or consumer behavior refers to the study of consumer while engaged in the process of consumption. So this is the keyword consumption. Consumption ni bermaksud kepenggunaan. So we as a consumer or user, we consume and use a product or services for meeting our needs and wants. Okay. And then kita ada utility approach kat sini. Utility means the satisfaction obtained from consuming a commodity, iaitu kepuasan hati yang kita dapat daripada consumption tersebut. Okay, let's say for example we consume rice, beras. Okay, so we are happy, sometimes consumer happy that when we consume to purchase 10 kilogram rice, satu paket tu 10 kilogram dapat dihabiskan dalam masa 1 bulan ataupun 1 bulan setengah lah. So that is a satisfaction obtained from consuming a commodity. And then sometimes we feel that when we purchase a certain product or services, we are feel not satisfied. Okay, maybe because underutilized, satu kurang penggunaan, dan satu lagi adalah the return from investment we get from using a certain product and services is not there. Okay, so that is how the question of utility works. Alright, there are two types of approach, which is cardinal approach and ordinal approach. Okay, cardinal approach is the cardinal utility theory says the utility is measurable, and by placing a number of alternatives so that the utility can be added, and the index used to measure utility is called utils. So dekat sini teori ni mengatakan bahawa utility ni boleh diukur melalui number of alternatives. Okay, number of alternatives so that utility can be added. Itu cardinal approach. Tetapi untuk ordinal approach, the ordinal utility theory says the utility is not measurable, yang tidak boleh diukur, but it can be compared. Okay, the ordinal approach uses for the ranking of alternative as first, second, third and so on. Okay, so dekat sini saya bagi contoh cardinal approach. Okay, utility can be measurable. Contoh kita ada pelbagai so many types of rice. Kita ada beras jasmine, beras basmati, brown rice ataupun beras pulut. So we're talking about the number of utilities. How much rice that we can use in a certain time. But for ordinal approach, the utility is not measurable, tidak boleh diukur, tetapi kita boleh compare. For example macam dalam kes beras tadi, we cannot measure the utility by using the beras itself, tetapi kita kena compare. Contoh, kalau kita nak comparekan penggunaan nasi dengan penggunaan bihun, padahal dua-dua tu adalah benda yang sama spek dia, karbohidrat dan sebagainya, ataupun you want to compare rice and also noodles and also oats. So the question of utility measure is based on the comparison. Okay, sometimes kalau you tak guna beras, you maybe use noodles as the first one, maybe second is the rice, and third maybe oats and so on. Okay, so there is a total utility and marginal utility. Total utility is a total satisfaction that a person gets from the consumption of goods and services, iaitu jumlah kepuasan yang individu dapat selepas penggunaan barang dan juga perkhidmatan. Okay, so marginal utility, which is MU, the additional to total utility as a result of consuming one or more units for the same goods or services, iaitu daripada TU ni dia akan convert kepada MU. Okay, so therefore MU dia punya formula dia adalah change in total utility dibahagi dengan change in
total quantity. Okey, perubahan jumlah satisfaction, total satisfaction dibahagi dengan jumlah quantity yang ada, beza, bukan jumlah, beza ya. Change ni adalah beza, which is TU1 tolak TU0 bahagi dengan Q1 tolak Q0 Okay, kalau ada example lagi baguslah kita see. Okay, let's move on to law of diminishing marginal utility. Okay, this one is quite technical sedikit. Definition the additional benefit which a person derives from a given increase of the stock of a thing diminishes, other things being equal, with every increases in the stock that he already has. Okay, iaitu tambahan kelebihan ataupun benefit, faedah, di mana seseorang individu derives maknanya dapat daripada pertambahan stok dalam satu benda yang telah dikurangkan. Benda-benda lain lebih kurang sama. Okay, and then setiap pertambahan yang mereka ada, ini quite difficult sedikit lah. Ataupun kita tengok dekat definisi lain, law of diminishing marginal utility states that as consumption increases more and more, marginal utility will be less and less. Okay, ini adalah teori di mana apabila kepenggunaan bertambah, stok-stok barang akan menjadi kurang dan lebih kurang. Okay, sebabnya kita tadi compare dengan utility tadi, apabila kita menggunakan beras guna dan guna lagi, lama-lama beras akan kurang. Therefore consumer terpaksa ambil alternatif lain sebagai untuk menggantikan beras. Contohnya oats, bijirin, bihun, kuih tiaw dan sebagainya lah. Okay, so dalam pengiraannya kat sini, TU increases from consumption of the first unit of apple until the 5th unit of apples. After the 5th unit of apples, TU will decrease. Okay, so kita ada kat sini ikut stages, 1 apple, 2 apple, 3 apple, 4 apple, 5 apple. Dan penggunaan dia adalah ada 20 utility, 35, 45 dan sebagainya. Okay, untuk mencari marginal utility, untuk first ni memang 20 lah. Marginal utility bermaksud TU yang sekarang tolak TU yang sebelumnya. Okay, so ini memang 20 sebab 20 tolak kosong akan jadi kosong. But to get this one, yang kedua 15, bermaksud 35 tolak 2, 20. 35 minus 20, it will become 50. 15 Okay, untuk yang the third level pula 10, which is 45 minus 35. 45 tolak 35 dapat 10. Kemudian yang ini, this one 5, iaitu 50 tolak 45 akan jadi 5. Sampailah habis. Okay, negatif ni bermaksud turun. MU will decrease and become 0 at the 5th unit of apple, and further consumption of apple will not satisfy the consumer as MU shows negative sign. Apabila dia sampai ke tahap negatif, tahap kepuasan untuk apple tidak lagi wujud kepada consumer. Okay, sebab tu dia diminish. Okay, sebab apa? Dah orang kata makin banyak apple tu, makin tak kepuasan, makin kurang. Orang dah boring dah makan apple. Okay, so therefore dekat sini, kalau dia lukis graf berdasarkan kepada data tadi, when total utility is increasing, MU will become positive. Okay, mana dekat sini, kalau TU as a maximum, MU will be 0. Tetapi when total utility is decreasing, MU will become negative. Sebab dia akan jatuh ke bawah nanti. So that's why the curve dia dalam bentuk U terbalik. Okay, law of equimarginal utility, which is EMU. Okay, let's have a look at this one. The law of equimarginal utility, EMU, states that other things being equal, benda-benda lain akan menjadi sama, a consumer get maximum satisfaction, seseorang pengguna akan mendapatkan kepuasan yang maksimum when he allocates his limited income to the purchase of different goods. Apabila dia mengagihkan pendapatan yang terhad kepada pembelian barang-barang yang berbeza.
where the marginal utility derived for the last unit of money spent, di mana tahap kepuasan marginal utility ya dapat daripada last duit terakhir yang dia belanja untuk setiap item. Each item of expenditure tends to be equal okay. Tends to be equal, iaitu sama, iaitu perbelanjaan akhir dia lah lebih kurang sama. Okay, yang ini quite difficult sikit, but let's see how it goes. This is also known as condition for maximum utility or satisfaction. Ini juga dikenali sebagai syarat untuk tahap kepuasan yang maksimum untuk penggunaan sesuatu barang dan juga perkhidmatan. Okay, so condition for equilibrium, syarat untuk persamaan, iaitu demand equal to supply, iaitu teori persamaan. For consumers equilibrium, the condition must be fulfilled. Syarat mestilah dipenuhi untuk consumer equilibrium. Condition 1 every ringgit spent on every commodity must yield the same marginal utility. Setiap ringgit yang dibelanjakan untuk setiap barang mestilah yield ataupun sama dengan marginal utility. Kat sini marginal utility of X dibahagi dengan price of X bahagi marginal utility of Y bahagi price of Y. Okey, contoh kita nak mengira equilibrium untuk barang X, iaitu contoh butter, yang Y ni pula adalah margarine. So condition dia adalah dua-dua penggunaan untuk dan juga tahap kepuasan untuk butter dan juga margarine mestilah sama. Okey, dan syarat kedua, total expenditure of all goods must be equal to the total budget allocated to maximize utility. Okey, jumlah perbelanjaan setiap barang mestilah sama dengan jumlah peruntukan yang telah diagihkan untuk memaksimalkan tahap kepuasan utility. Okay, P1 Q1 okay, which is price harga pertama kali kuantiti pertama tambah harga kedua tambah kali kuantiti kedua, sehinggalah habis barang tersebut campur kali and then campur, dia akan jadi total budget. Okay, so ini adalah contoh example dia. Arwin has an income of 37 ringgit. Arwin ada pendapatan sebanyak 37 ringgit. And the price of goods P, Q and R adalah RM5, RM1 dan RM4 Harga barang P RM5, harga barang Q RM1 and the price of R is RM4 respectively. Condition 1. Every ringgit spent on every commodity must yield the same marginal utility. Setiap ringgit yang telah dibelanjakan daripada RM37 ni mestilah memenuhi tahap kepuasan. Okay, therefore to fulfill condition 1, untuk memenuhi syarat pertama, two combination are obtained. Combination 1 iaitu 2P, 4Q dan 1R. 2 barang P, 4 barang Q dan 1 barang R. Dan combination kedua 4 barang P, 5 barang Q dan 3R. Okay, so kita nak tengok macam mana dia buat benda ni. Okay, sebab tu dia buat pengasingan kat sini. Produk P, produk Q dengan produk R. So dia kena dia dibagi kat sini totality. Totality ni diberi dalam soalan. Okey, tetapi kita kena kira MU P bahagi PP. Okey, so macam mana you dapat 4.2, iaitu 21 tolak 21 tolak 0 bahagi dengan 1 tolak 0. I think that's sum up, isn't it? Okay, I think so. MUR bahagi sekejap saya check balik. MUR bahagi PR. Marginal utility P dibahagi dengan PPP. Sekejap. MUP. Oh, dia kena buat dulu. Okay. Alright, I think should be like that one. 21 tolak dengan 0 bahagi dengan 1 tolak 0 bersama dengan 21. Kemudian 21 bahagi dengan RM5 akan jadi 4.2. 21 bahagi 5, 4.2. Yes, I think something like that. Okay. And then sama juga kat sini,
41 tolak 21. Marginal utility kena cari dulu. 41 tolak 21 akan jadi 20. Okey. Dibahagikan dengan 2 tolak 1 jadi 1. Jadi 20. And then kemudian 20 ni you bahagi dengan 5. 20 bahagi 5 sama dengan 4. So this is how you calculate. Okay, this one sama. Okay, ini pun sama juga. Kalau produk Q iaitu 7 tolak 0 iaitu 7 bahagi dengan 1 tolak 0 iaitu 1 tolak 0 sama dengan 7. So kemudian 7 ni you kena bahagi dengan harga barang Q RM1. 7 bahagi 1 sama dengan 7. So I think semuanya lebih kurang sama. Alright, so macam mana kita nak tahu jawapan dia adalah kita kena tengok yang sama amount. 4, 4, 4. Kalau kat sini 3, 3, 3. Okay, kalau tak sama tak boleh. So dalam kes ni, sebab tu jawapan dia adalah 2, okay, sorry. Okay, 2 barang untuk produk P, 2 barang untuk produk P. Kemudian 4 barang untuk produk Q, ini combination 1. Dan satu lagi adalah 1 barang untuk produk R. Tetapi untuk yang combination 3 ni, yang sama ni jawapannya, bermaksud 4 barang produk P, 3 barang produk Q, bukan 3, 5 barang produk Q dan 3 barang produk R. Okay, so bila you combination tu kat sini, 2P tambah 4Q tambah 1R, yang pertama yang kuning tadi, 2 kali 5, sebab dia harga RM5, 4 kali 1 kali 1 tambah 4, iaitu RM18. Okay, tapi combination tu 4P, R 5Q dan 3R. 4 kali 5 20 tambah 5 kali 1 5 37. So 4 unit of product P. So maksudnya dekat sini adalah RM37 yang Encik Arwin belanjakan ni telah dipenuhi oleh kombinasi nombor 2 bermakna duit yang dibelanjakan. So dia dapat membelanjakan dan utilisekan duit RM37 tu dengan membeli 4 barang produk P, 5 barang produk Q dan 3 barang produk R. Kalau 18 ni tak boleh. Combination 1 ni kurang tepat. Walaupun jawapan dia sama, tetapi dia punya ni kurang tepat sebab dia hanya RM18 saja, bukan RM37. So this is how kita nak tengok bagaimanakah duit tu dapat dibelanjakan secara efisien. Okay, indifference curve iaitu keluk yang punya perbezaan. An indifference curve represent all possible combination of two goods which will give the same level of satisfaction. Okay, yang mewakili semua kemungkinan kombinasi oleh dua barang-barang yang memberikan tahap yang sama kepuasan yang sama. Okay, assumption kata tanggapan ataupun assumption tanggapan. Yang pertama, scale of preferences. Okey, di mana ini dalam soal taste lah taste dan juga trend. Consumer preferences are transitivity, iaitu kita boleh nampak dia punya preferences. Rationality iaitu munasabah. Diminishing marginal rate of substitution, iaitu barang pengganti dia punya utility dia kurang. Dan concept of utility ni bermaksud tahap kepuasan yang biasa saja. Okay, so an indifference schedule is a list of combination of two goods that give equal satisfaction to the customer. So kita nak combinekan tahap kepuasan penggunaan good Y and good X. Okay, ni adalah combination 12 2 6 4. The table above shows the all 5 combination will give the equal level of satisfaction. Ni lebih sama sebab dia macam combine lah 10. Okay. Alright, so bila kita lukis graf kat sini, an indifference curve, so kat sini good Y dengan good X. So tadi, okay, good Y and good X. Okay, so dekat sini adalah good Y, kat sini adalah good X. So kita tengok dekat sini, kalau combination A, 12 barang Y, 2 barang X. 12 barang Y, 2 barang X. So dia plot kat sini. Kalau yang the second one, 6 barang Y, 4 barang X. 6 barang Y,
barang X. So 5 combination digunakan, so that's why dia akan jadi indifference curve ya, maknanya keluk yang tidak konsisten oleh kerana kombinasi antara dua barang ni these two things. Okay. An indifference map shows an indifference curve ya. Okay, kita ada kombinasi yang berbeza dan juga dia punya curve pun lain-lain. The higher the indifference curve from the origin, the higher the utility that has a higher satisfaction. Bermaksud, kalau dari IC1 naik ke RC3, kalau dia naik lagi indifference curve, bermaksud tahap kepuasan dia akan menjadi bertambah ya, kerana kuantiti bertambah untuk barang pertama dan kuantiti untuk barang kedua pun bertambah. Jadi teori says that apabila kita menggunakan satu barang tu banyak dan satu barang lagi pun banyak sama banyak, then therefore we can say that the utility is increasing. Okay. So marginal rate of technical substitution which refers to the rate at which one good is substituted for another good. So kita tengok kombinasi good Y dengan good X. Okay. So kalau dekat sini 12 1 bermaksud 12Y dengan 1X lah ya. So 12 kali ganda. Kalau 8 dengan 2 bermaksud 8 bahagi 2 bersama dengan 4, iaitu 4Y 1X. Okay. Untuk 5 dengan 3 3Y 1X mungkin 5 bahagi 3 lah Kemudian 3 dengan 4. Oh, ini quite difficult juga marginal rate of substitution 2Y 1X. Okay, 1 5 1Y 1X. Okay, I'm not sure how to get this one, but it's okay. Characteristic of different curve. Indifference curve slope downwards to the left to the right. Convex. Tapi yang ni kita akan tengok kalau ada graph kat sini. Tak ada Okay, tak apa. Characteristic of indifferent curve. Tadi indifferent curve yang this one. Indifference yang macam ni. Indifference curve slope downward from left to right. Downward dia macam ni. Downward from left to right dia macam ni. Convex ni, okay, yang kedua ni adalah convex. Convex ni adalah jenis melengkung macam ni. Kalau downward from left to right yang tadi macam ni. And higher indifferent curves represent higher level of satisfaction. Maknanya semakin bertambah macam tadi. Indifference curve never intersect each other. Maknanya tidak ada pertembungan antara satu sama lain. Macam demand dan supply, dia tak ada clash macam ni, tak ada And the last one, does not touch Y or X axis. Bermakna kat sini dia tak ada sentuh tepi dengan hujung, tak ada. Dia mesti macam ni. Okay, di luar. So like that Okay, budget line Okay, iaitu garis peruntukan represent various combination of two goods which can be purchased with a given amount of money at a given price of each unit. So ini adalah budget line. Sometimes consumer tak boleh lebih kepada budget line, takut nanti dia terlebih belanja. Kalau kurang, insyaAllah boleh lagi lah. Bermaksud dekat sini ialah 20 dengan duit yang ada, dengan bajet yang ada, anda boleh membeli 24 barang X dan 12 barang Y Okay, and changes in budget line sometimes peruntukan boleh naik dan juga boleh turun mengikut keadaan. Okay. So sekiranya bajet naik bermaksud kuantiti pun boleh bertambah Okay, macam contoh, katakan dekat sini katakan kita dekat sini, bajet kat sini and sebanyak RM40, tetapi kita diberi bajet lagi sebanyak RM50. Jadi dengan bajet RM50 kita boleh tambah lagi 5 barang, iaitu 30 tolak 25, dan boleh untuk barang Y, but we can have another 2 goods in good X kita boleh. So maknanya kalau bajet bertambah, kuantiti pun boleh bertambah Okey, dan bajet juga boleh berubah disebabkan oleh perubahan harga barang. Okey, so apabila perubahan harga barang berlaku, sometimes dia punya curve ni akan menjadi lagi elastik sampai macam ni. Okey. Dia boleh beli kuantiti X dengan harga yang kuantiti yang banyak, tetapi untuk good Y dia tak beli sangat. Okey, the price of good X increase from RM1 to RM2 and the price of good Y constant. Okay, so apabila berubah RM1, dia punya keluk dia berubah kat sini Okay, yang ni pun sama dalam kes macam ni. Price of good X decrease from RM1 to 50 cent and price of good Y constant
Alright, change of price is good in good Y. Apabila harga barang Y bertambah, ya, maka kuantiti pun akan apabila harga barang berubah, ya, daripada AB ke A1, ya, maksudnya kat sini harga akan menurun, okey. Apabila harga naik, maknanya kuantiti pun akan menurun. Sama juga dalam kes ni, ya. Kalau harga berkurangan, barang akan naik. Tapi kalau harga naik, barang yang dibeli untuk good Y akan berkurangan, Okey, consumer equilibrium, maknanya kat sini kita nak tengok titik pertemuan antara budget line, ya, garis bajet dengan indifference curve, ya. Okey. So dekat sini a consumer is in equilibrium when he or she is consuming the best possible combination of goods within the given amount of income, ya. Dengan bajet yang ada, kita nak tengok kombinasi barang yang boleh dibeli, satu barang tersebut, good Y dengan good X. Okey, dalam kes ni, ya, kita ada 5 titik pertemuan, A, B, C, D, E, Okey, jadi sebab tu kita ada possible combination, at point B and point E. Okey, di mana ada point B dengan point E, the consumer will have a lesser satisfaction at IC3 will have the same amount of income. Okey, sebabnya dalam income yang sama, dia cuma boleh tampung yang ini je, Consumer equilibrium is reached when indifference curve tangent with budget line which represent best combination of two goods with limited income as point C, Okey, kalau macam apabila dia punya indifference curve kat sini, hanya satu combination je lah yang boleh, ya. Okey, income, price and substitution effect, bagaimanakah pendapatan, harga dan juga barang pengganti boleh memberi kesan kepada budget line dan juga indifference curve. Okey, kita tengok kepada income effect. The income effect is defined as the effect on the purchases of the consumer caused by changes in income with the price of goods remain constant, Dia definisikan sebagai kesan pembelian barang-barang disebabkan oleh perubahan pendapatan di mana harga barang masih lagi kekal. Okey, saya bagi teori simple je. Sekiranya pendapatan naik, maka pembelian pun akan bertambah dan perbelanjaan pun bertambah kerana mereka ada kuasa membeli, which is purchasing of power, Okey, yang kedua, price effect. Price effect explain what happens to the consumer equilibrium position when the price of one good changes while price of the other good and other factor remain constant, Okey, diterangkan apa akan terjadi kepada equilibrium consumer di mana harga barang berubah, untuk satu barang, tetapi faktor lain masih lagi kekal. Okey, dalam kata lainnya, apabila harga barang naik, jadi dia punya pembelian ataupun bajet akan jadi berkurangan. Kuantiti yang dibeli pun akan jadi berkurangan. Tetapi kalau sekiranya harga turun, maka barang akan menjadi lagi murah dan consumer boleh have a total utility yang at the maximum level, Okey, yang ketiga, substitution effect, iaitu efek ke atas barang ganti. Explain what happened to the consumer's equilibrium position when the price of both goods changes, price of one rises and price of another falls when other price remain constant. Okey, ini menerangkan apa akan jadi kepada posisi equilibrium consumer apabila harga satu barang tu naik dan harga satu barang lagi turun. Okey, saya bagi contoh. Harga margarin naik tetapi harga mentega turun. So dekat sini dia akan efek kepada kuasa pembelian, Okey, kalau harga margarin naik, jadi kuantiti pembelian untuk margarin akan jadi turun. Tetapi kalau harga butter tu turun, dia punya pembelian akan jadi naik, kerana kita going back to the price effect, dia akan main dekat situ, Okay, consumer surplus, we already explained in the last chapter, about this, quantity demand kat sini is okay, so I don't think that we need this one anymore. Okay, and here are some exercise that you can learn, Alright, so I think that's all for today. So we recap back, the most important thing that you need to know during the theory of consumption, which is let's going back, total utility and marginal utility. Kita nak tengok total satisfaction.
marginal utility, cara pengiraannya. Okay, so ini adalah dia punya curve dia, U terbalik. Okay, equimarginal utility di mana kita nak tengok kombinasi barang-barang yang dia boleh dibeli dengan certain budget. Indifference curve, kita nak tengok kombinasi barang, satu barang dengan barang yang lain dengan budget line yang ada. Ni budget line. Dan dia punya equilibrium dia adalah titik pertemuan antara budget line dengan indifference curve. Okay, so this is the vector. Okay, so thank you so much for having this chapter, and then we will see on the next chapter later on. Okay, thank you very much, and then we'll see you later.